wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah binti Abdul Muttalib dan saya akan membentangkan pengenalan Perlembagaan Persekutuan. Bagi pengenalan ini, saya akan bahagikan perkara ini kepada 5 perkara, iaitu dari segi definisi, konsep, peranan, ketertinggian perlembagaan dan juga peruntukan utama dalam perlembagaan. Untuk pengetahuan semua, Perlembagaan Persekutuan dapat didefinisikan sebagai sebuah dokumen yang mempunyai undang-undang dasar dan juga peraturan yang sangat penting bagi pemerintahan dan juga pentadbiran sesebuah negara. Dari segi konsep pula, Syam Rahayu Aziz pada tahun 2015 telah menyatakan bahawa rakyat Malaysia perlu memegang konsep bahawa perlembagaan adalah sebuah dokumen utama dalam membina negara Malaysia, dan perkara ini dapat dibuktikan melalui perkara yang telah termaktub di dalam rukun negara di bawah prinsip keluhuran perlembagaan. Seterusnya, bagi peranan Perlembagaan Persekutuan pula, Perlembagaan Persekutuan memainkan peranan terutama dalam mewujudkan pemerintahan yang adil dalam negara, dan ia juga menjadi garis panduan negara bagi menggubal sesuatu undang-undang. Dan seterusnya, bagi ketertinggian perlembagaan pula, Nazri Muslim menyatakan bahawa tiada satu institusi pun di Malaysia yang mampu mengatasi ketertinggian perlembagaan kerana segala perkara adalah tertakluk di bawah Perlembagaan Persekutuan. Dan akhir sekali, bagi peruntukan utama dalam perlembagaan pula, terdapat beberapa peruntukan utama dalam perlembagaan yang dipanggil sebagai tiang seni dalam perlembagaan. Antaranya adalah Islam sebagai agama rasmi, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, kedudukan istimewa bagi orang-orang Melayu dan juga Bumi Putera, dan juga akhir sekali adalah kedudukan Raja-Raja Melayu. Sekian daripada saya, dan saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada saudari Nurul Farhana. Terima kasih kepada saudari Aisyah. Nama saya Nur Farhana binti Razak. Sekarang saya akan menerangkan sedikit tentang sejarah pembentukan Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan ini telah lama wujud sejak akhir abad ke-19 lagi. Secara kronologinya, ketika Tanah Melayu masih lagi dijajah pihak British, pada tahun 1946, pihak British telah menubuhkan Malayan Union yang juga dikenali sebagai Kesatuan Tanah Melayu. Malayan Union ini ditubuhkan supaya mereka mahu menubuhkan satu undang-undang ataupun peraturan di mana mereka mahu menyelaraskan pentadbiran di seluruh Tanah Melayu. Kemudian ketika itu, Gubernur adalah mempunyai kuasa yang paling tinggi di mana dia mampu untuk memberi pengampunan kepada orang yang bersalah. Dan ketika itu juga, Raja dan Sultan telah kehilangan kuasa ke atas tanah jajahan mereka masing-masing. Seterusnya, setelah 2 tahun kemudian, pada tahun 1948, Persekutuan Tanah Melayu telah dibentuk dan Malayan Union telah dibubarkan. Hal ini kerana terdapat banyak penentangan dan ketidakpuashatian dari kaum Melayu. Kemudian ketika itu, Pesuruhjaya Tinggi masih lagi memegang kuasa veto, tetapi Sultan dan Raja telah dikembalikan kuasanya, dan juga terdapat akta-akta yang mereka gubal semula seperti Akta Kewarganegaraan dan juga Status Quo. Seterusnya, setelah Persekutuan Tanah Melayu ini ditubuhkan, pada tahun 1955, pilihan raya pertama telah dibuat dan Tunku Abdul Rahman menjadi Ketua Menteri pertama ketika itu di Tanah Melayu. Setelah beliau memegang jawatan itu, beliau dan rombongannya telah membuat rombongan ke London untuk membincangkan soal penggubalan perlembagaan dan juga membincangkan tentang rundingan kemerdekaan negara kita. Setelah membuat pembincangan, Queen kepada British telah memberi arahan supaya Pesuruhjaya Tinggi Red ditubuhkan. Tujuan mereka menubuhkan Suruhanjaya ini adalah, tugas mereka adalah untuk menggubal dan juga meneliti perlembagaan. Seterusnya, pada tahun 1957, perlembagaan telah diluluskan. Ketika itu, di dalam perlembagaan terdapat satu akta yang dinamakan Akta Kemerdekaan Persekutuan, di mana akta ini mempunyai kuasa untuk menyuruh pihak British menamatkan pemerintahan mereka di Tanah Melayu.
Dan setelah perlembagaan ini diluluskan, perlembagaan telah dikuatkuasakan pada 31 Ogos pada tahun 1957 selaras dengan Tarikh Kemerdekaan negara kita. Seterusnya pada tahun 1963, Sabah dan Sarawak telah menyertai Persatuan Tanah Melayu ini, dan juga ketika itu beberapa perlembagaan juga telah dipinda dan nama Tanah Melayu ketika itu juga telah ditukar kepada nama Malaysia. Sekian, terima kasih. Saya akan serahkan pembentangan ini kepada saudara Adam pula. Terima kasih kepada saudari Farhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam, ingin membentangkan tentang kepentingan perlembagaan Malaysia. Kepentingan perlembagaan Malaysia ini terbagi kepada 3 aspek, iaitu politik, ekonomi dan sosial. Kepentingan perlembagaan Malaysia dan sistem politik pula terbagi pada 2 bahagian, iaitu sistem perundangan dan sistem pentadbiran. Kepentingan perlembagaan ini dan sistem perundangan adalah sebagai panduan untuk menggubal dan melaksanakan undang-undang oleh kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Hal ini dah kerana ia merupakan undang tertinggi negara telah dibentuk berdasarkan kepada Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 hingga Perlembagaan Kemerdekaan 1957. Manakala kepentingan perlembagaan dan sistem pentadbiran adalah berdasarkan kepada demokrasi berparlimen yang diamalkan oleh negara. Demokrasi berparlimen ini ia dapat melicingkan pentadbiran negara dan mengelakkan perebutan kuasa di antara 2 buah kerajaan, iaitu kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan, serta termasuk ia dapat meningkatkan mutu pentadbiran negara melalui pilihan raya yang disertai oleh masyarakat. Manakala kepentingan perlembagaan Malaysia kepada ekonomi adalah untuk meningkatkan keseimbangan ekonomi antara kaum dan untuk meningkatkan ekonomi negara. Keseimbangan ekonomi antara kaum dapat dicapai melalui perkara 153, di mana kerajaan memberikan kebebasan, kerajaan memberikan keistimewaan kepada masyarakat Melayu dan Bumiputera melalui pemberian lesen atau permit untuk mereka menentukan kadar perizaman mereka. Melalui pemberian ini, mereka dapat menceburkan diri bidang perniagaan, perdagangan dan dalam perkhidmatan awal dengan lebih meluas lagi. Seterusnya, kepentingan pada ekonomi adalah untuk meningkatkan ekonomi negara. Melalui perkara 8, itu kerajaan memberikan hak perlindungan yang sama terhadap semua masyarakat, dan juga ia dapat capai melalui perkara 12, itu kerajaan memberikan hak pendidikan yang sama terhadap semua masyarakat. Biasanya, masyarakat belajar dia dapat berbakti pada negara pada suatu hari nanti. Di samping itu, kepentingan perlembagaan Malaysia pada aspek sosial adalah aspek kebebasan beragama dan kemasyarakatan. Kebebasan beragama ini adalah penting untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang dapat hidup dalam keadaan aman dan damai. Melalui perkara 11 dan perkara 11.3, mana rakyat bebas mengamalkan ajaran mereka dan menjalankan institusi keagamaan mereka. Manakala kepentingan perlembagaan Malaysia adalah aspek kesemerataan adalah melalui perkara 8, iaitu adalah untuk berikan hak perlindungan yang sama rata kepada semua masyarakat. Biasanya, keselamatan masyarakat semua dapat dijamin dan dapat hidup dan selamat. Sekian itu saja. Saya bagi dia Nadia. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudara Adam. Sekarang saya akan membentangkan tentang implikasi perlembagaan persekutuan terhadap 3 kategori, iaitu individu, masyarakat dan negara. Perlembagaan persekutuan dapat membentuk individu untuk menjadi lebih bertanggungjawab dan berfikiran kritis. Individu yang berumur 21 tahun dan ke atas telah diberikan kelayakan untuk mengundi dalam pilihan raya umum. Hal ini dapat didik mereka untuk menjadi lebih bertanggungjawab dalam memilih wakil pemimpin yang adil dan saksama. Tanggungjawab yang lain adalah seperti pembayaran cukai, contohnya cukai pendapatan, cukai perniagaan, cukai tanah. Seterusnya, setiap individu wajib mengetahui rukun negara dan akhir sekali, peranan dalam mempertahankan negara, terutamanya bagi golongan remaja kerana mereka merupakan bakal pemimpin negara pada masa hadapan. Oleh itu, mereka harus diberikan pendedahan tentang kontrak sosial supaya mereka memperolehi ilmu yang cukup untuk mengambil alih pentadbiran negara. Selain itu, melalui perlembagaan persekutuan juga, individu mendapat hak yang bersesuaian dengan fitrahnya sebagai pengiktirafan atas sumbangan mereka terhadap negara.
Contohnya perkara 8, iaitu hak kesamarataan, di mana setiap individu mendapat hak yang sama rata di sisi undang-undang. Seterusnya, Perlembagaan Persekutuan memberikan hak perlindungan dan kuasa kepada masyarakat. Berdasarkan perkara 153 menyentuh tentang kedudukan keistimewaan orang Melayu dan Bumi Putera Sabah Sarawak, golongan ini tidak perlu takut akan kehilangan sebarang jawatan awam, penarikan beasiswa keistimewaan dan penamatan permit kerana Yang di-Pertuan Agong telah dipertanggungjawabkan untuk menjaga hak, untuk melindungi hak mereka sebagai Bumi Putera dan juga memelihara hak kaum-kaum yang lain juga. Selain itu, Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen di mana pilihan raya dijadikan sebagai asas demokrasi. Pilihan raya memberi kuasa kepada masyarakat untuk memilih bakal pemimpin negara yang adil dan menubuhkan kerajaan yang bertanggungjawab. Masyarakat Malaysia juga mendapat taraf kewarganegaraan yang sama, tidak mengira bangsa dan agama. Akhir sekali, Perlembagaan Persekutuan dapat membentuk negara yang demokratik. Walaupun kita sudah memasuki abad ke-21, namun politik Malaysia masih berorientasikan politik kaum dan keagamaan. Parti politik demokrasi ini wujud berdasarkan ikatan perkauman. Berdasarkan perkara 3, kerajaan telah diberikan kebebasan untuk menubuhkan institusi Islam, melaksanakan ajaran Islam dan mengeluarkan perbelanjaan untuk tujuan keagamaan, manakala agama lain masih lagi boleh diamalkan secara aman damai. Selain itu, perkara 152, bahasa Melayu, walaupun bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa kebangsaan, namun tiada larangan untuk penggunaan bahasa lain. Kerajaan telah diberikan hak untuk mengekalkan penggunaan atau pembelajaran bahasa lain dalam persekutuan. Contohnya, sekolah jenis kebangsaan Cina dan sekolah jenis kebangsaan Tamil, mereka menggunakan bahasa Cina dan Tamil sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran mereka. Terima kasih, itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan pembentangan ini kepada saudari Hafizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hafizah binti Zaini, ingin menerangkan tentang unsur-unsur tradisi dalam Perlembagaan Persekutuan. Faktor penting dalam mewujudkan identiti Malaysia dalam memupuk persefahaman ke arah perpaduan. Dalam kandungan undang-undang tersebut, Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan tentang pentadbiran, parlimen dan juga kewarganegaraan. Ianya dianggap sebagai satu konteks sosial di mana dipersetujui dalam usaha membubar Perlembagaan Persekutuan. Terdapat 4 aspek dalam unsur-unsur tradisi dalam Perlembagaan Persekutuan, iaitu bahasa Melayu, agama Islam, hak keistimewaan orang Raja-Raja Melayu dan juga hak keistimewaan orang Melayu dan juga kaum Bumi Putera. Perlembagaan Persekutuan seperti yang kita sedia maklum berperanan dalam menstabilkan sistem politik di negara Malaysia. Unsur tradisi ini amatlah penting untuk dipelihara dan dilindungi di bawah Akta Hasutan 1970. Perkara ini dianggap isu sensitif dan ianya tidak harus diperkatakan sewenang-wenangnya di khalayak umum. Itu merupakan hak kedudukan istimewa orang Melayu dan juga kaum Bumi Putera di Sabah dan Sarawak. Merupakan unsur tradisi yang mana termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan adalah mengenai hak dan kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putera Sabah dan Sarawak. Perkara ini ada disebut dalam perkara 153 Perlembagaan Persekutuan. Hak keistimewaan adalah meliputi jawatan seperti dalam perkhidmatan awam, beasiswa, pendidikan, mengenai perniagaan dan seterusnya, melampirkan kemudahan khas lain yang diberikan. Seterusnya, di bawah peruntukan Yang di-Pertuan Agong, Malaysia diberikan tanggungjawab kepada baginda di mana untuk memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan juga kaum Bumi Putera di Sabah dan Sarawak. Sistem raja berkuasa mutlak turut dimansuhkan dan digantikan kepada sistem raja berperlembagaan. Di bawah sistem ini, raja-raja dikehendaki menerima nasihat daripada ketua kabinet dan bertindak mendengar nasihat daripada mereka. Dalam perkara 152, Perlembagaan Persekutuan turut menyentuh unsur tradisi penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Pada sekitar tahun 1970, pendidikan berteraskan penggunaan bahasa Melayu. Walau bagaimanapun, perkara 152 ada menyatakan bahawa penggunaan bahasa lain adalah tidak dilarang sama sekali.
Mereka berhak menggunakan penggunaan bahasa lain, namun demikian perlu menghormati dan menjaga keharmonian hubungan antara satu sama lain. Unsur tradisi ketiga dalam perlembagaan menjadikan agama Islam merupakan agama rasmi persekutuan. Agama Islam telah pun dianuti sejak zaman berzaman. Dalam perkara 3, ada menjelaskan bahawa agama Islam merupakan agama rasmi persekutuan dan agama-agama lain berhak dianuti dengan bebas dan harmoni. Namun demikian, pihak kerajaan berhak untuk membelanjakan wang bagi tujuan pentadbiran agama Islam dan undang-undang syariah di Malaysia. Kerajaan pusat ataupun negeri boleh menumbuh ataupun menyediakan wang untuk penyelenggaraan dan sebagainya demi kepentingan masyarakat Melayu dan beraja pula. Pemerintahan beraja merupakan perkara 181, merupakan unsur tradisi yang terakhir dalam perlembagaan. Raja berperlembagaan akan bertindak mengikut lunas-lunas perlembagaan. Namun demikian, kuasa raja adalah terhad. Mereka merupakan simbolik bagi sesuatu institusi beraja. Namun mereka tidak mempunyai kuasa mutlak seperti sebelum kemerdekaan. Terima kasih kepada saudari Hafizah. Seterusnya, saya akan membentangkan kesimpulan secara keseluruhannya. Secara kesimpulannya, sebagai masyarakat Malaysia yang berjiwa patriotik, tidak hairanlah jika dikatakan bahawa kita wajib mengetahui perlembagaan persekutuan ini dengan lebih mendalam lagi, terutama dari segi sejarah, kepentingan dan juga implikasi perlembagaan persekutuan daripada 3 sudut pandang, iaitu dari sudut pandang negara, masyarakat dan juga individu. Seperti yang kita ketahui, untuk memahami dan menghayati perlembagaan persekutuan ini bukanlah sesuatu perkara yang mudah. Namun, sebagai rakyat Malaysia, kita hendaklah berusaha untuk memartabatkan perlembagaan persekutuan ini dengan sebaik yang mungkin. Akhir kata, perlembagaan persekutuan ini bukanlah wujud dengan begitu sahaja. Ia mempunyai sejarah yang panjang dan juga pengorbanan nenek moyang kita yang terdahulu yang bertungkus lumus dalam merealisasikan perlembagaan persekutuan ini. Justru kita hendaklah menghargai jasa nenek moyang kita yang terdahulu dengan lebih memahami dan juga menghayati sejarah bagaimana perlembagaan ini dilakar dan juga betapa pentingnya perlembagaan ini kepada negara Malaysia. Sekian daripada kumpulan kami.